Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan pergi kepada bab 2, perwakilan data. Okey, untuk bab 1 kita akan uh, cover waktu hujung uh, tingkatan. Okey. Okey, untuk bab 2, perwakilan data, kita akan belajar kriptografi dalam keselamatan data. Okey, siapa pernah nampak tulisan kriptografi? Okay. Pada zaman dahulu, corak-corak seperti ini dihasilkan untuk menghantar mesej, okay, agar musuh tidak dapat baca. Okay, itu contoh. Okay, kriptografi dalam keselamatan data. Okay, dalam pengkomputeran, okay, kriptografi dicipta untuk memberikan keselamatan. Okay. Okay, ini adalah perkara penting yang perlu di-highlightkan. Okay, apakah maksud kriptografi? Okay, ini kamu kena tahu juga. Okay, kriptografi berasal daripada bahasa Yunani yang terdiri daripada dua suku kata, kriptos dan grafin. Kriptos bermaksud sembunyi, grafin bermaksud tulis. Jadi dia lebih kepada kata sembunyi ataupun kata rahsia, kod rahsia. Okay. Okay, untuk aktiviti seharian di dalam komputer, rasanya kita selalu juga jumpa kriptografi dalam komputeran. Contoh, contoh sekarang ni kebiasaannya dalam akaun bank lah, kan? So ada duit di sana dan orang akan selalu cuba untuk access, hack. Jadi cara penyimpanan dalam bentuk digital ini boleh membuka ruang untuk pencerobohan maklumat. Sebab dalam digital kita sedia tahu maklumat disimpan dalam 1 dan 0. Jadi perlu ada kriptografi agar maklumat yang kita simpan itu tidak mudah untuk diceroboh. Seterusnya. Untuk mengatasi masalah pencerobohan maklumat, 4 perkara keselamatan, perkhidmatan keselamatan. Yang penting, kerahsiaan, pengesahan, integriti dan juga tiada sangkalan. Kita pergi tengok satu-satu secara ringkas. Pengesahan. Pengenalan pastian pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi. Contoh selalunya kata laluan, ID user dan kata laluan. Integriti, perkhidmatan keselamatan yang mengenapasi sebarang perubahan terhadap maklumat atau data oleh pihak lain. Contoh, transaksi perbankan bank dalam talian menggunakan kriptografi bagi mengelakkan pihak lain melakukan sebarang perubahan. Seperti jumlah wang, nombor akaun dan sebagainya. Itu contoh dia. Tiada sangkalan. Tiada sangkalan digunakan untuk membuktikan bahawa penghantar dan penerima maklumat tidak menafikan bahawa mereka menghantar dan menerima maklumat. Yang ni selalunya contoh-contoh macam ni kita boleh jumpa dekat email. Email, contoh ada orang cuba untuk hack kita punya akaun. Gmail akan hantar sangkalan. Contoh, betulkah kamu masuk ke dalam ni akaun ni? Dia akan tanya. Jadi kita kalau bukan kita boleh cakap bukan. Rasanya banyak juga apps yang macam tu. Contoh WhatsApp. Kalau kita mau login di mana-mana software online, dia akan tanya. Jadi kriptografi ni kita kena tahu secara teori dululah. Teorinya apa? Apa kepentingan dia? Kemudian barulah kita akan pergi kepada proses cipher.
Okey, proses Schiffer. Okey. Dalam proses Schiffer ni, kita akan belajar langkah-langkah untuk penyulitan, encryption dan juga nyah sulit, decryption. Okey. Kita tengok sedikit tentang penerangan tentang proses Schiffer. Okey, dalam kriptografi, pasangan algoritma digunakan untuk melakukan penyulitan dan nyah sulit. Ya, pasangan algoritma ini dikenali sebagai algoritma kriptografi atau Schiffer. Suatu teks biasa akan melalui proses penyulitan yang menyebabkan data berubah menjadi bentuk yang tidak bermakna, iaitu teks Schiffer, sebelum dihantar kepada penerima. Hanya penerima yang berhak saja dapat melakukan proses nyah sulit, decryption, iaitu menukarkan kembali teks Schiffer menjadi teks biasa. Setiap proses penyulitan dan proses nyah sulit dapat dilengkapi dengan penggunaan key yang hanya diketahui oleh penghantar atau penerima. Okay, teks Schiffer tidak boleh dinyah sulit oleh pihak yang tidak berhak tanpa kunci tersebut. Okay, jadi kita boleh nampak kata kunci dia di sini ada plain text, ada penyulitan, ada teks Schiffer, ada nyah sulit dan juga keyword ataupun kata kunci. Okey, kita tengok kepada dua jenis Schiffer. Okey, dua jenis Schiffer. Okey, satu Schiffer kunci simetri dan yang kedua Schiffer kunci tidak simetri. Okey, kamu boleh baca apa dia kunci dua jenis Schiffer ni. Okey, kemudian kita pergi kepada encryption. Ini adalah contoh. Okey, di mana kamu boleh tengok penyulitan. Okey, ini teks biasa. Okey, dilakukan penyulitan. Okey, kemudian jadilah teks Schiffer yang orang dah dapat baca. Okey, pengirim menghantar mesej teks biasa kepada penerima. Mesej disulitkan menggunakan kata kunci. Teks Schiffer iaitu teks tidak bermakna akan terhasil. Okey. Okey, yang seterusnya nyah sulit, decryption. Okey. Ini proses nyah sulit. Okey. Daripada perkataan yang tiada makna, okey, ada kunci nyah sulit, okey, barulah terhasilkan maklumat yang dikehendaki. Okey. Okey, seterusnya menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah Schiffer. Okey, siapa yang memperkenalkan ni ialah Julius Caesar. Okey, lama dahulu. Okey, sebelum Masihi lagi. Okey, ada 3 jenis kaedah Schiffer. Reverse Schiffer, substitution Schiffer dan juga transposition Schiffer. Okey, kamu boleh baca ini untuk maklumat umum. Okey, digunakan apa tujuan digunakan Schiffer ni selalunya dalam peperangan. Okay, ataupun kita penyampaian maklumat yang rahsia. Okay, kita tengok satu-satu. Reverse Schiffer. Okay, reverse Schiffer ni ialah kata kunci kaedah Schiffer yang paling mudah. Okay, di mana kita guna cara songsangan. Okay, dan terdapat 3 jenis reverse Schiffer. Okay. Okey, 3 jenis kita boleh tengok di sini. Okey. Ini yang pertama. Songsangan dilakukan berdasarkan abjad A, Z. A hingga Z. Okey. Mula-mula sekali susun abjad A, Z sebelum dan selepas disongsangkan. Kemudian mesej disulitkan dengan menggunakan abjad yang telah disongsangkan. Okey, contoh ini mesej sulit anda. Kemudian teks Schiffer kita padankan saja. Okey. Kita padankan M. Okey, M dengan jadi N. Okey. Kemudian E jadi V. Okey, dan seterusnya. Itu contoh songsangan A to Z. Okey. Songsangan yang kedua. Songsangan dilakukan berdasarkan perkataan.
Okay, mesej disulitkan dengan menggunakan update yang telah disongsangkan sebagai contoh. Mesej sulit anda, kemudian diterbalikan. Okay. Songsangan dilakukan berdasarkan seluruh mesej. Okay, songsangan dilakukan dan bermula dari abjad yang terakhir pada satu mesej yang dihendak disulitkan. Okay, sebagai contoh, okay, kamu boleh tengok dari awal sampai habis terbalik semua perkataan. Okay, cuba untuk buat aktiviti 2.2. Okay, mesej juara ialah kumpulan Zamrud. Okay, jadi cuba untuk hasilkan tiga jenis reverse chipper. Okay, cuba buat 1 dan 2 saja dulu, sebab kita dah boleh buat kumpulan. Okay, buat dalam bentuk ketiga ini.